Selamat pagi kepada Cikgu Rashid dan Course Leader. Hari ini saya akan membentangkan kerja kursus saya, individu, iaitu tajuk saya pilih adalah peranan kemahiran mengarang dalam membentuk nilai kemanusiaan murid sekolah menengah. Ini adalah kerja kursus individu lah. Okey, yang pertama, pengenalan. Mengarang bermaksud kemahiran asas bahasa Melayu, iaitu medium komunikasi, idea dan perasaan. Itu bukan sekadar untuk peperiksaan, tetapi penting untuk dalam perkembangan emosi murid. Latar belakang masalah murid. Dalam murid suka faham ilmiah dan kurang minat membaca dan menulis. Menulis secara mekanikal, karangan kurang unsur nilai dan refleksi diri. Kepentingan kemahiran mengarang. Ini adalah untuk membantu mengembangkan idea murid tersebut. Lepas itu menyusun hujah dan seterusnya menyampaikan mesej. Ini adalah melibatkan pemikiran murid tersebut, iaitu pemikiran, emosi dan perasaan murid tersebut. Yang seterusnya adalah nilai kemanusiaan dalam karangan. Contoh nilai yang terdapat oleh contohnya murid membuat karangan yang diberi oleh cikgu dapat diterapkan dalam karangan tersebut, iaitu contohnya nilai empati, keprihatinan, kasih sayang, tanggungjawab sosial, dan ini adalah supaya murid dapat memahami perasaan orang lain mengenai dia membuat karangan tersebutlah apa yang cikgu suruh itu adalah dapat menerapkan dirinya dalam kehidupan sehariannya. Yang seterusnya penulisan dan pengurusan emosi murid tersebut. Murid boleh luahkan perasaan di dalam penulisan tersebut. Dia dapat luahkan, dia dapat kenal emosi dia sendiri. Contoh dalam situasi yang melibatkan masa lalu dia ke atau masa hadapan dia. Itu bergantung kepada tema yang dia buatlah untuk penulisannya. Ini seterusnya dia dapat kawal tekanan. Contohnya karangan reflektif tentang kegagalan atau kejayaan. Itulah contohnya. Contoh penulisan dan pembinaan jati diri. Jati diri adalah identiti sama dengan nilai dan prinsip. Penulisan membantu murid kenal pasti kekuatan atau kelemahan dia sendiri. Dia tahu kelemahan dia, di mana kelemahan dia tahu adalah kekuatan dia. Itulah penulisan dan pembinaan jati diri. Dia dapat membentuk diri sendiri untuk membentuk, contohnya dalam situasi kes bully, kekeluargaan, kemiskinan, di mana kelemahan dan kekuatan dari situ. Dia berfikirlah apa jalan untuk ke arah ke depan. Dia dapat meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya penulisan sebagai medium impresi. Sebagai murid, dia takut untuk luah secara lisan. Oleh itu, dalam penulisan dia dapat luahkan semua dalam penulisan tersebut sebab murid kadang-kadang segelintir murid dia takut mengeluarkan situasi yang dia tertekan, contoh dia tertekan, dia takut untuk luahkan. Oleh itu, penulisan amatlah penting. Itulah guna penulisan sebagai saluran yang selamat. Oleh itu, isu yang ditulis oleh cikgu yang lebih detail, lebih terperinci adalah bully, persahabatan dan keluarga dan alam sekitar. Itu adalah tema yang cikgu utamakanlah untuk murid terkini. Contoh PDP berasaskan nilai. Cikgu memilih bahan iaitu kisah kehidupan sebenar.
murid dapat menerapkan penulisan tersebut dalam kisah kehidupan sebenar mereka lah. Dan mereka dapat luah dalam penulisan tersebut. Dan cerita itu adalah berunsurkan nilai lah. Mereka dapat terapkan nilai moral yang baik lah. Aktiviti ini adalah pembincangan, karangan reflektif dan penulisan kreatif. Itu adalah aktiviti mereka lah yang cikgu bagi. Okey, aktiviti murid pertama. Ini adalah cikgu bahagikan kepada 4 kumpulan. 4 kumpulan itu mempunyai 2 kumpulan mempunyai satu aktiviti. Lepas itu 2 kumpulan itu mempunyai aktiviti yang kedua. Mereka punya berbeza lah aktiviti mereka. Ini sebab itulah cikgu membuat satu aktiviti satu dan aktiviti kedua. Ini untuk 2 kumpulan, ini untuk 2 kumpulan, iaitu 4 kumpulan. Lepas itu cikgu terangkan aktiviti pertama. Tajuk jika saya berada dalam situasi watak tersebut. Itu adalah tajuk dia. Langkah yang pertama adalah baca petikan watak. Murid haruslah baca petikan. Ini adalah petikan semua. Murid haruslah pilih petikan tersebut. Lepas itu murid bincang perasaan watak tersebut. Dalam satu kumpulan mereka bincang perasaan tersebut. Lepas itu tulis dalam karangan. Tulis karangan reflektif lah. Mereka tulislah. Cikgu memudahkan kerja mereka dalam satu kumpulan. Mereka bincang. Sudah mereka baca, yang pertama mereka baca petikan tersebut yang cikgu bagi ini, mereka pilih. Lepas itu yang kedua adalah mereka bincang dalam satu kumpulan. Dan seterusnya cikgu menyuruh mereka tulis karangan reflektif. Ini adalah hasil murid belajar empatif dan faham perasaan orang lain. Tengok murid tersebut, mereka perasan situasi tersebut, apa yang berlaku. Contohnya cikgu mengambil situasi inilah, cikgu menjawab situasi ini. Situasi yang pertama, kekeluargaan. Hakim sering mengantuk di kelas kerana membantu ibunya berniaga pada waktu malam. Rakan-rakan menyangkakan dia malas dan tidak minat belajar. Tapi sebenarnya dia berusaha keras demi menyerahkan kekeluargaannya. Ini adalah situasi yang ringkas yang cikgu bagi. Tapi satu kumpulan itu perlulah bincang perasaan watak tersebut dan tulis karangan reflektif. Panjanglah mereka kongsilah idea tersebut. Okay. Aktiviti yang kedua adalah tajuk adalah rangsangan video. Cikgu akan tunjukkan satu video kepada murid tersebut. Tapi tajuk video ini adalah kehidupan keluarga miskin. Apa maksud video ini? Orang-orang ini adalah kelompok termiskin di dunia yang tinggal di Afrika. Mereka adalah masyarakat adat yang hidup jauh sekitar 100 tahun tertinggal dari perkembangan modern. Menghadapi banyak kekurangan terutama makanan dan minuman, mereka memanfaatkan air hujan untuk bertahan hidup. Dan sementara kita menggunakan sabun, mereka hanya menggunakan benang kalung untuk membersihkan diri mereka. Orang-orang ini adalah kelompok. Apakah perasaan mereka? Apa perasaan mereka? Sedangkan kita menggunakan sabun mandi, tapi mereka tidak menggunakan sabun. Mereka minum air hujan, tapi sedangkan kita minum air yang sudah ditapis. Jadi apa perasaan mereka? Perasaan mereka bersyukur. Lepas itu kita pun bersyukur, tapi mereka lebih lagi kepada benda yang terlalu tidak moden. Contohnya, apakah tindakan kita? Tindakan kita adalah kita mendoakan mereka supaya mereka majulah seperti kita, dapat minum air yang menapis, menggunakan sabun mandi. Tugasan yang cikgu bagi adalah karangan. Ini pun karangan juga sebab kita kan penulisan. Jadi ini adalah karangan supaya karangannya adalah nilai perhatian dalam masyarakat. Hasil tersebut adalah tingkat kesedaran sosial. Ini dapat meningkatkan kesedaran murid yang
yang dapat menerapkan moral tersebut. Ini dapat mengalahkan pemikiran kritis murid tersebut. Okey, yang seterusnya adalah peranan guru. Peranan saya sebagai guru adalah mewujudkan suasana yang selamat dan bahasa yang berhemah. Cikgu dapat membimbing dengan empati. Lepas itu cikgu membimbing dengan balas balas membina. Jadi cikgu dapat memberi teladan kepada murid tersebut berdasarkan bahasa dan nilai yang dapat mengajar murid mengenai teladan bahasa dan nilai yang diterapkan oleh penulisan tersebut. Yang seterusnya penutup. Mengarah bukan sekadar akademik tetapi medium bina emosi, nilai dan nilai murid tersebut. Dengan bimbingan guru, murid jadi empati, bertanggungjawab dengan matangnya emosi. Sepertinya murid tersebut bermoral lah, dapat menerapkan kehidupan mereka dalam keadaan yang baik, bermoral dan beriman. Itu adalah tugasan dan slide pada hari ini. Sekian, terima kasih.